Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera. Baik, pada kali ini saya ingin kongsikan sedikit bagaimana saya bina modul untuk saya jalankan PDPR saya bersama dengan murid-murid sempena dengan PKP kali inilah. Memandangkan kita akan dipanjangkan tempoh PDPR selama 25 hari lagi. Jadi saya ingin kongsikan seperti sedikit macam mana saya buat modul untuk PDPR kali ini. Baik, ini adalah Google Site yang saya bina sejak daripada PKP 1.0 dulu yang tahun 2020 tu. Dan dalam Google Site ini saya letakkan semua subjek-subjek yang saya ajar, termasuklah bahasa Inggeris, bahasa Melayu yang saya pernah ajar, RBT apa semua. Dan daripada tu saya buat Google Form, saya buat modul pun ada juga, dan saya buat kerja rumah dalam bentuk gambar pun ada juga. Jadi semua saya letak kat sini. Baik, jadi yang utamanya yang saya nak share kat sini adalah modul saya yang terbaru, sebab kita dah kerap sangat buat diamanahkan untuk buat PDPR, jadi menyebabkan banyak kekangan yang kita dapat dan banyak masalah yang kita hadapi, jadi menyebabkan kita ni jadi semakin kreatif untuk buat sesuatu agar murid-murid kita tu dapat sesuatu di rumah mereka. Jadi kita, kalau boleh, kita nak minimalkan yang PDPR tu, mereka tak dapat sesuatu lah. Jadi kita nak usahakan juga agar murid kita ni dapat apa yang kita nak ajar. Okey, baik. Jadi untuk yang terkini adalah inilah English Module PDPR 7. Okey, baik. Okey. Dan kat sini adalah dalam bentuk PDF. Jadi kalau macam ada cikgu-cikgu yang masuk melalui web kerja rumah saya tu, jadi mereka dapat download lah PDF ni. Baik, macam mana saya buat modul ni adalah okey, kat sini. Okey, ini adalah yang latest lah, PDPR modul 7 dah yang saya buat. Sebab kalau dulu saya buat hari-hari, satu modul tu satu hari. Jadi macam saya mempunyai kekangan nak ke sekolah hari-hari, nak tinggal kat kotak apa semua tu. Jadi saya letakkan dalam satu modul tu, saya kumpulkan dalam 2 minggu untuk satu modul. Jadi mudahkan pihak saya sendiri untuk letakkan sekolah, dan mudahkan pihak ibu bapa dan murid-murid. Kalau dia pergi sekolah tu maknanya 2 minggu sekali lah. Jadi 2 minggu yang pertama tu dia orang akan ambil, dan habis 2 minggu barulah dia orang hantar. Jadi maknanya dia orang tak perlu ke sekolah hari-hari, dan cikgu pun tak perlu letak hari-hari kat sana, sebab kita kena minimalkan pergerakan kita. Okey, baik. Jadi kat sini, okey, for example, okey, untuk saya buat satu nota dan satu sebagai latihan. Okey, jadi dan untuk butiran-butiran yang lanjut tu saya buat helaian lain. Yang tu untuk salinan yang cikgu lah. Sebab kalau kita tahu syarat-syarat untuk buat modul tu macam perlu ada objektif, perlu ada maklumat dari DSKP. Yang tu saya buat helaian lain untuk salinan cikgu. Yang ni yang saya buat ni salinan untuk murid. Okey, jadi dalam modul saya ni untuk bahagian nota, saya sediakan QR code ni. Jadi ibu bapa, sebab kalau dia orang hantar, bila saya bagi arahan dalam WhatsApp tu, saya akan buat screenshot macam ni. Jadi menyebabkan kalau macam ada ibu bapa yang dah siap dan dia orang respon dalam grup WhatsApp tu, maklumat yang asal yang saya bagi tu dia akan jadi tenggelam. Dia akan terus ke atas, ke atas, ke atas, menyebabkan ibu bapa yang lambat masuk WhatsApp tu, dia dah jauh dah. Jadi apa kaedah yang saya buat adalah di bahagian nota ni saya buat QR code untuk mereka scan, dan terus akan masuk ke YouTube channel saya yang saya menerangkan apa benda pembelajaran yang saya lakukan pada hari tersebut. Jadi kalaulah, sebab kita tak nafikan ada ibu bapa yang macam tak berapa mahir untuk QR code ni, jadi saya letakkan juga link kat sini. Okey, link ni kalau macam dia masukkan link ni ke dalam
um, Google punya search tab tu, dia akan terus juga ke tempat yang sama. Laman YouTube rasmi saya, YouTube channel saya yang menerangkan kaedah-kaedah pembelajaran tu. Okey, baik. Jadi contoh saya buat Okey, kalau dia scan pun sama juga. Kalau dia masuk link ni pun sama juga. Ataupun kalau cikgu-cikgu dapat PDF ni daripada site e-kerja rumah saya tu, dia terus dapat klik link tu. Dia terus dapat klik link ni. Jadi menyebabkan modul yang saya buat ni macam lebih kurang e-modul ataupun modul digital lah. Jadi maknanya hard dia boleh print dan juga dia boleh dapatkan maklumat secara lanjut berkenaan dengan pembelajaran ni melalui video ni. Sama ada dia klik, kalau dia print, dia boleh masukkan link ni dalam search tab ataupun dia scan je saja QR code ni. Macam tu. Jadi maknanya ada 3 cara lah. Satu, dia boleh scan QR code. Dua, dia boleh masukkan link ni dalam search tab. Dan yang ketiga, kalau dia dapat PDF ni, dia terus klik link kat sini. Okey, jadi kita cuba ya. Kita klik link ni. Okey, terus. Dia masuk YouTube. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Dia terus masuk wabarakatuh. YouTube macam ni. Selamat pagi murid-murid. Jadi maknanya Hari ini kita nak belajar berkenaan dengan colours ataupun warna. murid-murid dapat terus dapat penerangan lah berkenaan dengan modul saya tu. Jadi ini adalah untuk attachment 1, nota latihan, dan untuk attachment 2, nota latihan pun di bahagian nota ni pun saya buat juga QR code dengan ni. Sebab lain pembelajaran, lain penerangan. Jadi maknanya seolah-olah mereka dapat penerangan lanjut daripada mulut saya sendirilah. Jadi maknanya kalau macam saya hanya letakkan nota kat sini, jadi kadang kalau saya buat poin-poin pun jadi macam biasanya benda tu tak capai apa yang saya nak bagi tahu. Jadi saya cuba buat kaedah macam tu lah. Okey, baik. Dan saya pun membuat dui bahasa jugalah sebab macam kita tahu sekarang ni kalau waktu PDPR, majoriti yang mengendalikan PDPR murid ni ibu bapa lah. Jadi saya perlukan satu cara untuk menolong ibu bapa bagi tahu apa yang murid ni kena buat sebenarnya. Jadi maknanya saya buat dui bahasa lah. Okey. Baik, jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saya. Jika ada apa-apa penambahbaikan, kalau ada apa-apa teguran untuk berkenaan dengan perkongsian saya ini, bolehlah komen di bawah ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.